Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau lah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada malam ini. Malam ini merupakan sesi kita yang ke-35 dalam kita mengupaskan isu-isu contemporary daripada kitab Q&A Fiqh Perubatan. Kita masih lagi berada pada bab yang ke-7 dan bab yang ke-7 ini memberikan tumpuan kepada isu-isu fiqh yang ada kaitan dengan puasa dan kaitannya dengan golongan para pesakit. Sebelum kita mulakan dengan perbincangan yang baru pada hari ini, izinkan saya untuk merumuskan apakah poin-poin penting yang telah kita kongsikan pada sesi yang lalu. Pada sesi yang lalu kita membahaskan tentang beberapa isu kan yang dibincangkan dekat peringkat antarabangsa di kalangan para ulama syariah dan di kalangan badan fatwa antarabangsa yang pernah membahaskan isu-isu ini adalah Majma' Fiqh Al-Islami, International Islamic Fiqh Academy. Mereka menyimpulkan yang perkara-perkara yang tertera pada slide ini tidak membatalkan puasa. Kan? Ear wash, kan? Orang cuci telinga mereka, especially kalau ada earwax ataupun tahi telinga, penggunaan minyak yang tertentu kan untuk soften the earwax, melembutkan tahi telinga yang barangkali telah mengeras. Jadi penggunaan perkara-perkara ini pada telinga, kata Majma' Fiqh Al-Islami, tidak membatalkan puasa. Dia bukan makanan, dia bukan minuman. Antara yang tak batal puasa juga, kata Majma' Fiqh Islami, adalah penggunaan eye drop, obat titis mata. Obat titis mata ni dia tidak membatalkan puasa. Sama juga hujahnya adalah kerana dia bukan makanan dan dia bukan minuman. Antara yang dibincangkan oleh ulama juga adalah tentang injection yang kita kupaskan pada sesi minggu lalu. Majma' Fiqh Al-Islami, International Islamic Fiqh Academy mengatakan non-nutritive injection tidak batal puasa. Suntikan terbahagi kepada dua. Ada suntikan yang dipanggil sebagai nutritive injection, iaitu suntikan yang mendatangkan khasiat kepada tubuh badan. Dan di sana ada suntikan yang dipanggil sebagai non-nutritive injection, suntikan yang tidak mendatangkan khasiat kepada tubuh badan. Adapun nutritive injection, adapun non-nutritive injection, suntikan yang tidak mendatangkan khasiat kepada badan, itu rata-rata ulama sepakat mengatakan yang suntikan sedemikian rupa tidak membatalkan puasa. Yang menjadi khilaf di kalangan ulama, yang menjadi perselisihan pandangan di kalangan ulama adalah tentang nutritive injection, iaitu suntikan yang mendatangkan khasiat. Kita simpulkan juga pada sesi minggu lalu penggunaan ointment, penggunaan oil ataupun minyak, penggunaan plaster pada kulit kita
Kalau ada kecederaan kan, kita gunakan minyak ke, kita gunakan plaster, kita sapu, kita apply dekat kulit kita, itu tidak membatalkan puasa. Dan juga kita bahaskan pada sesi minggu lalu, peralatan ataupun ubatan yang masuk ke dalam badan menerusi alat kelamin wanita, itu pun tidak membatalkan puasa kerana dia bukan datang dalam bentuk makanan, dia bukan datang dalam bentuk minuman. Jadi itulah di antara perkara-perkara penting yang telah kita kongsikan pada sesi minggu lalu. Hari ini kita nak menerokai perbahasan-perbahasan yang baru insya-Allah taala. Hari ini kita nak kongsi dengan antum tentang beberapa isu. Kalau pada minggu lepas kita kongsi isu-isu perubatan, ubat-ubatan ataupun peralatan yang digunakan doktor dimasukkan ke dalam alat kelamin sama ada batal ke tidak. Majma' Fiqh Islami menyimpulkan yang itu tidak membatalkan puasa. Bagaimana pula kalau sekiranya di sana ada ubat-ubatan? Bagaimana pula kalau di sana ada alat peralatan yang digunakan oleh doktor? Dimasukkan melalui saluran dubur. Dimasukkan melalui saluran belakang. Kalau minggu lepas kita bahaskan tentang ubat-ubatan, peralatan yang dimasukkan melalui alat kelamin, saluran kubul, saluran depan, disimpulkan oleh Majma' Fiqh Islami tak batal puasa. Bagaimana pula kalau ada ubat-ubatan? Bagaimana pula kalau sekiranya ada peralatan yang digunakan dimasukkan melalui saluran dubur ataupun saluran belakang? Adakah itu membatalkan puasa ataupun tidak? Apa pandangan Majma' Fiqh Al-Islami tentang isu ini? Jadi, menurut Majma' Fiqh Islami, International Islamic Fiqh Academy, yang memasukkan ubat-ubatan ataupun peralatan-peralatan yang tertentu atas dasar tujuan perubatan, tujuan untuk merawat, maka itu tidak membatalkan puasa. Kan ada alat yang tertentu yang dipanggil sebagai rectal speculum. Kan? Ini semua tak batal puasa, kata Majma' Fiqh Al-Islami. Kenapa tak batal puasa? Antara sebab tak batal puasa adalah kerana ianya tidak termasuk dalam pengertian makanan atau minuman. Ubat-ubatan yang dimasukkan melalui saluran dubur. Peralatan yang tertentu yang dimasukkan melalui saluran dubur yang digunakan oleh golongan doktor untuk examine, untuk cek, untuk melihat kepada saluran belakang atas tujuan perubatan, tidak batal puasa. Kerana dia tidak termasuk dalam pengertian makanan dan minuman. Jadi beberapa minggu ni kita dah tegaskan yang antara perkara yang membatalkan puasa adalah bila kita makan, bila kita minum. Itu yang batal puasa. Tetapi ubat-ubatan ni yang dimasukkan melalui saluran dubur ataupun alat-alat perubatan yang digunakan oleh doktor, dia tidak termasuk dalam kategori makanan. Dia tidak termasuk dalam kategori minuman. Oleh kerana dia tidak termasuk dalam kategori makanan, tidak termasuk dalam kategori minuman, dia tidak membatalkan puasa. Dan kata pakar perubatan, bahan-bahan tersebut tidak sampai ke perut, hanya di bahagian usus sahaja. Jadi perkara-perkara tersebut yang digunakan, dia tak sampai ke dalam perut. Adapun perkara yang membatalkan puasa menurut sebahagian di kalangan ulama adalah bila kita makan dan bila kita minum dan makanan dan minuman itu sampai ke perut kita. Itulah yang membatalkan puasa. Jadi penggunaan obat-obatan tertentu, peralatan yang tertentu, dia tidak membatalkan puasa kalau dimasukkan melalui saluran
belakang. Perbahasan kita yang kedua, kan, yang berkaitan dengan urinary. Bagi ada sebahagian di kalangan pesakit yang barangkali menghadapi kesulitan, ada masalah berkaitan dengan nak buang air kecil. Jadi kadang-kadang mereka menggunakan tube yang tertentu. Mereka menggunakan alat yang tertentu untuk bantu mengeluarkan najis, kan, ataupun air kencing menggunakan alat-alat yang tertentu. Adakah dengan penggunaan perkara-perkara ini membatalkan puasa ataupun tidak? Jadi kata para ulama kontemporari kita, dan pendapat ini juga dipersetujui oleh pengarang kitab ini, iaitu Dr. Muhammad Rafiqi, yang penggunaan alat tersebut tidak membatalkan puasa. Kan? Antara hujah yang dikemukakan adalah kerana tidak terdapat jalan yang dapat ditembusi di antara saluran kencing pesakit dengan perut. Kan? Jadi penggunaan alat tertentu, penggunaan tube yang tertentu, kan, bagi mereka-mereka yang menghadapi masalah buang air kecil. Jadi penggunaan tube yang tertentu itu, kan, penggunaan drainage bag yang tertentu, dia tidak membatalkan puasa seseorang. Kan? Kerana dia bukan, kita bukan makan, kan, kita bukan minum, tapi benda keluar daripada tubuh badan kita. Jadi itu tidak membatalkan puasa. Perbahasan yang selanjutnya yang dibincangkan juga oleh sang pengarang kitab ini adalah tentang menderma darah. Kan? Adakah kalau seorang Muslim ataupun Muslimah mendermakan darah pada siang hari bulan Ramadan, adakah itu membatalkan puasa ataupun tidak? Dalam isu ini ada perselisihan pandangan di kalangan para ulama. Pendapat pertama di kalangan ulama berpandangan mendermakan darah. Derma darah ni batal puasa. Walaupun tak makan, walaupun tak minum. Walaupun darah itu dikeluarkan daripada badan kita, batal puasa menurut pandangan yang pertama. Pendapat yang kedua dalam isu ini di kalangan para ulama berpandangan yang kalau setakat menderma darah, orang tu dia tak makan, dia tak minum pada siang hari bulan Ramadan, itu tidak membatalkan puasa. Apa hujah para ulama berkaitan dengan kedua-dua pandangan ini? Adapun pendapat pertama yang kata batal puasa bagi mereka-mereka yang mendermakan darah, mereka masukkan ataupun mereka kiaskan menderma darah ni dengan hijamah, iaitu berbekam. Menurut pandangan yang pertama, berbekam itu membatalkan puasa. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi pernah bersabda yang orang yang berbekam ni batal puasa dia. Sebagaimana kita maklum, berbekam ni dia melibatkan pengambilan darah. Kita keluarkan darah daripada badan. Jadi menurut pendapat pertama, oleh kerana di sana ada hadis yang mengatakan berbekam itu membatalkan puasa, maka mereka samakan hukum menderma darah, kan, pun membatalkan puasa. Kerana kedua-duanya melibatkan mengeluarkan darah daripada tubuh seseorang. Jadi menurut pendapat pertama, kalau berbekam, kita keluarkan darah daripada badan, membatalkan puasa, maka kalau kita dermakan darah, itu pun melibatkan kita mengeluarkan darah daripada tubuh badan kita, maka itu pun membatalkan puasa. Itu menurut perspektif
pendapat yang pertama. Dan pendapat yang pertama ini kebiasaannya disandarkan kepada mazhab Hanbali, kan? Kepada pandangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Pandangan yang kedua dalam isu ini tentang menderma darah adalah pandangan jumhur di kalangan ulama. Majoriti di kalangan ulama berpandangan yang derma darah tak batal puasa. Okay. Itu merupakan pandangan majoriti di kalangan ulama. Dan majoriti di kalangan ulama mereka mengatakan yang hadis yang mengatakan orang yang berbekam batal puasanya, kata mereka hadis itu adalah hadis mansukh. Hadis yang telah dimansuhkan hukumnya. Hadis yang mana telah diangkat hukumnya. Hukumnya hanya berlaku untuk tempoh yang tertentu, kemudian dimansuhkan. Kemudian dihapuskan hukum tersebut. Dan pendapat yang mengatakan tidak batal puasa, mereka juga berhujjah dengan hadis Nabi SAW bahawasanya Nabi SAW pernah berbekam dalam keadaan Nabi SAW berpuasa. Jadi kita lihat di kalangan para ulama ada khilaf dalam isu ini. Pendapat pertama kata derma darah batal. Mereka samakan hukum derma darah dengan berbekam. Kerana ada hadis yang mengatakan berbekam itu membatalkan puasa. Pendapat kedua mengatakan tak batal puasa. Kerana mereka mengatakan hadis yang mengatakan berbekam itu membatalkan puasa, hadis tersebut hukumnya mansukh. Hukumnya telah dihapuskan. Tidak lagi diamalkan. Jadi berlaku selisih pandangan di kalangan para ulama tentang isu ini. Adapun pandangan mazhab Syafi'i dalam isu ini adalah menderma darah tak batal puasa. Dan itu juga merupakan pandangan sang pengarang kitab ini. Dr. Muhammad Rafiqi, dia juga berpandangan yang mendermakan darah tidak membatalkan puasa. Kan? Dan itu pandangan adalah selari dengan pandangan mazhab Asy-Syafi'i. Tetapi kalau orang tu dia derma darah, kemudian dia rasa lemah, kan, dan doktor sarankan dia untuk makan ataupun minum, itu batal puasa. Tanpa khilaf, tanpa ada perbezaan pandangan di kalangan ulama, kerana dia makan dan minum. Dan sebagaimana kita maklum, antara perkara yang disepakati oleh para ulama yang membatalkan puasa adalah bila seseorang itu makan. Bila seseorang itu minum, kedua perbuatan ini membatalkan puasa. Jadi di kala mana para ulama berbeza pandangan dalam tentang hukum manda mendarah dan kaitannya dengan puasa sama ada batal ataupun tidak. Oleh kerana ulama berselisih pandangan, maka sebagai umat Islam bolehlah kita berlapang dada dalam isu ini. Kalau sekiranya ada di kalangan saudara-saudara kita lebih cenderung kepada pandangan mengatakan tak batal puasa, kita boleh menghormati pandangan tersebut. Kalau sekiranya juga ada di kalangan umat Islam, masyarakat yang lebih cenderung kepada pandangan batal puasa, itu juga adalah pandangan para ulama yang muktabar yang boleh kita hormati. Itu adalah tentang isu menderma darah. Perbahasan yang keempat yang turut dibahaskan oleh sang pengarang kitab ini adalah tentang rawatan pesakit buah pinggang. Jadi kalau rawatan pesakit buah pinggang ataupun yang lebih dikenali sebagai dialisis, apakah status puasa seorang Muslim ataupun Muslimah yang menjalani rawatan dialisis pada siang hari bulan Ramadan? Adakah itu membatalkan puasa ataupun tidak?
Pengarang kitab ini, Dr. Muhammad Rafiqi, dia ketika mana bahaskan tentang hukum dialisis pada siang hari bulan Ramadan dan kaitannya dengan ibadah puasa, dia bergantung kepada keadaan. Bila yang dimasukkan dengan dialisis tu, apa yang dimaksudkan? Adakah yang dimaksudkan darah sahaja yang dicuci ataupun ditukar? Ataupun yang dimaksudkan dengan dialisis bukan sahaja darah sahaja yang dicuci dan ditukar, tetapi melibatkan juga memasukkan protein dan bahan-bahan yang lain. Menurut sang pengarang kitab ini, Dr. Muhammad Rafiqi, kalau sekiranya yang dimaksudkan dengan dialisis adalah hanya pencucian darah sahaja yang dicuci ataupun ditukar, maka itu tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau proses dialisis itu melibatkan darah dicuci, ditambah lagi dengan protein, ditambah lagi dengan glukos, maka inilah isu yang diperselisihkan oleh ulama. Sebahagian cendekiawan mengatakan kalau keadaan yang kedua melibatkan penambahan protein dan glukos ke dalam badan, maka itu membatalkan puasa menurut sebahagian ulama. Dan antara cendekiawan yang lebih cenderung kepada pandangan ini adalah sang pengarang kitab ini sendiri. Dia lebih cenderung kepada pandangan kalau proses dialisis melibatkan memasukkan protein ataupun glukos, itu membatalkan puasa. Kenapa batal puasa menurut mereka adalah kerana mereka melihat memasukkan protein dan glukos ini adalah resembles, menyerupai makanan dan minuman. Sebagaimana makan dan minum membatalkan puasa, maka memasukkan protein dan glukos ke dalam badan juga resembles, menyerupai makanan dan minuman yang juga membatalkan puasa. Itu merupakan pendapat pertama dan itu merupakan pendapat sang pengarang kitab ini. Di sana ada pandangan yang kedua dalam isu ini. Pandangan kedua dalam isu ini di kalangan ulama semasa, mereka berpandangan tak kisahlah jenis dialisis yang mana satu. Adakah dia yang jenis yang pertama, iaitu melibatkan darah dicuci, ataupun yang dia melibatkan keadaan yang kedua, yang melibatkan memasukkan protein dan glukos. Kedua-duanya tak batal puasa. Ini merupakan pandangan kedua di kalangan para ulama dalam isu ini. Kan? Jadi keadaan yang kedua ni adalah keadaan yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang kata batal dan ada pula yang kata tak batal. Dan pendirian di Singapura ni, fatwa di Singapura, sebagaimana yang pernah dikeluarkan pada tahun 2001, fatwa tentang dialisis buah pinggang, kan, yang dimuatkan dalam kitab fatwa Singapura. Dalam fatwa di Singapura pada tahun 2001 mengatakan yang menjalani dialisis, rawatan dialisis ini tidak membatalkan puasa. Jadi majlis fatwa ataupun jawatan kuasa fatwa di Singapura ini pada tahun 2001 lebih cenderung kepada pandangan menjalani dialisis pada siang hari bulan Ramadan ataupun ketika berpuasa tak batal puasa. Kan itu merupakan pandangan ataupun pendirian jawatan kuasa fatwa. Sekali lagi, oleh kerana isu ini adalah isu yang diperselisihkan oleh ulama, maka bolehlah sebagai masyarakat Islam kita berlapang dada menghormati perbezaan pandangan di kalangan para ulama. Kalau rasa confuse, ikut sahaja pendirian yang dikeluarkan oleh jawatan kuasa fatwa Singapura. Jadi sebagai kesimpulan untuk sesi kita pada malam ini, sebelum saya mengundurkan diri sebentar nanti,
Hari ini kita membahaskan tentang beberapa isu-isu semasa yang ada kaitan dengan perubatan dan kaitannya dengan status puasa seseorang. Kita mulakan dengan membahaskan tentang memasukkan obat-obatan, memasukkan peralatan-peralatan yang tertentu dengan tujuan perubatan, dimasukkan melalui saluran belakang, dimasukkan melalui saluran dubur. Maka kata sang pengarang kitab ini, itu tidak membatalkan puasa. Sebagaimana memasukkan obat-obatan, sebagaimana memasukkan peralatan perubatan daripada kubul, daripada alat kelamin, tidak membatalkan puasa, maka memasukkan obat-obatan dan peralatan perubatan melalui saluran belakang pun tak batal puasa. Telah dijelaskan sebentar tadi bahawa kerana obat-obatan ini dan peralatan-peralatan ini bukan datang dalam bentuk makanan, bukan datang dalam bentuk minuman. Bagi mereka yang ada masalah buang air kecil, lalu mereka menggunakan tube yang tertentu untuk mengeluarkan najis, mengeluarkan air kencing. Adakah dengan penggunaan tube tersebut membatalkan puasa? Kata sang pengarang kitab ini, tidak. Itu tidak membatalkan puasa. Saluran tube tu tujuan dia bukan untuk orang tu makan, bukan untuk orang tu minum, tapi untuk mengeluarkan najis daripada tubuh badan seseorang. Dan itu tidak membatalkan puasa. Yang ketiga tentang derma darah, kita kongsi dengan antum tadi, ada khilaf di kalangan ulama semasa. Sebagian ulama kata derma darah ni batal puasa. Mereka kiaskan dengan hijamah. Mereka kiaskan dengan berbekam. Sebagaimana berbekam batal puasa, maka derma darah pun batal puasa kerana kedua-duanya melibatkan pengeluaran darah. Pandangan kedua di kalangan ulama kata tak batal. Hadis yang mengatakan berbekam itu membatalkan puasa, hukumnya mansukh. Hukumnya telah dihapuskan menurut pandangan kedua. Oleh sebab itu, menurut mereka, derma darah selagi mana tak makan dan minum tidak membatalkan puasa. Yang keempat, rawatan pesakit buah pinggang ataupun dialisis. Kalau sekiranya melibatkan pencucian darah sahaja, itu tak batal puasa. Tapi kalau melibatkan memasukkan glukos, protein dan seumpamanya, itulah yang menjadi perselisihan pandangan di kalangan para ulama. Adapun pendirian fatwa di Singapura ini mengatakan rawatan dialisis tidak membatalkan puasa sebagaimana dalam fatwa yang dikeluarkan pada tahun 2001. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan pada malam ini, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kekurangan, kelemahan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.